Ya, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Syafiqah. Kita masih fokuskan kepada program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani dan kita akan fokus kepada Kementerian Pertahanan pada pagi ini. Ya, jadi kita kenalkan terlebih dahulu tetamu di studio Yang Berhormat Aidli Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memberi tumpuan kepada portfolio ini pula, Kementerian Pertahanan. Mungkin secara overview-nya bagaimana prestasi sepanjang setahun ini? Okay, pertamanya terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput Kementerian Pertahanan. Kita sudah setahun di bawah Kerajaan Madani. Jadi sudah barang pasti kita di Kementerian Pertahanan. Kalau kita lihat, kita telah menggariskan beberapa asas kita untuk kita capai pada tahun ini. Jadi secara keseluruhannya kita lihat fokus-fokus kita sama ada dalam aspek anggota maupun dari segi kebajikan veteran kita. Dan memang kita berikan tumpuan ini. Dan kalau kita lihat dari segi apa yang telah kita rancang dan telah kita capai pada tahun ini. Sebab itu kalau kita lihat dalam aspek yang pertama, kalau kita tengok dari segi keutamaan kita adalah rumah keluarga Angkatan Tentera atau yang kita panggil sebagai rekat lah. Jadi kita tahu bahawa ini adalah aspek paling utama kita. Sebab itu kalau kita lihat dari segi keperluan kita dalam Kementerian Pertahanan, kalau kita tengok dalam rancangan Malaysia ke-12 ada lebih 8,300 rumah yang harus kita siapkan. Rancangan Malaysia ke-12 sehingga 2025. Sekarang ini lebih daripada 4,700 yang telah kita siapkan. So ada baki lagi. Jadi kalau menjelang 2030 itu ada 12,000 rumah keluarga Angkatan Tentera yang kita harus siapkan. Jadi dan begitulah juga kalau kita lihat dari segi rumah keluarga ini, yang penting bagi kita adalah keselesaan anggota pertahanan kita. Sebab itu tahun ini kita bajetkan 117 juta ringgit dan ditambah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebanyak 200 juta lagi pada tahun ini. Jadi kalau kita lihat memang penyelenggaraan keselesaan anggota itu menjadi keutamaan. Dan kalau kita tengok pada bajet tahun hadapan dibajetkan 400 juta. Jadi kita tahu bahawa ini adalah antara aspek-aspek yang kita berikan penekanan supaya anggota pertahanan kita dapat keselesaan dari segi kebajikan anggota pertahanan kita. Sebab itu kalau kita lihat di samping rumah keluarga adalah rumah sendiri yang kita sebut sebagai SASA, satu anggota satu rumah. Sebab itu kalau kita lihat kepada SASA ini, memang kalau kita lihat kita sedang bangunkan 3,500 unit di Sungai Besi. Dan kita akan ada sekitar 7,000 unit lagi di Genting Kelang dan Kem Wadiben yang telah kita mulakan proses memastikan bahawa pembinaan ini boleh bermula dan menjelang 2026, 2027. Dan kalau kita lihat SASA ini, satu anggota satu rumah ini, kalau kita lihat saiz rumah dia daripada 1,000 kaki persegi itu, so harganya 150,000. Ini di Kuala Lumpur. Jadi ini memang tak ada. Memang tak ada kepada. Jadi bermula daripada itu. Lepas tu kalau 1,100, 190,000 dan ada 250,000. Jadi sebenarnya memang orang kata memang itulah keutamaan kita di kementerian itu untuk pastikan bahawa anggota pertahanan kita itu kebajikan keutamaan mereka dari segi sama ada rumah keluarga maupun satu anggota satu rumah ini kita berikan tumpuan. Yang sedang kita bangunkan, yang sudah kita siapkan, macam saya sebutkan tadi ada 4,700 yang sedang dibangunkan ada. So perancangan akan datang pun dah dimulakan. Jadi saya fikir kalau kita berada dalam track ini itu menjadi keutamaan kita dan saya yakin dia boleh dijayakan. Ya. Wabi, saya percaya juga titik tumpuan Kementerian Pertahanan adalah kepada kebajikan veteran ATM kan. Mungkin boleh kongsikan antara insentif yang diberikan kepada mereka ini. Itulah kalau kita lihat kepada veteran Angkatan Tentera ni, kita tahu bahawa bila sebut veteran, saya sering mengulanginya sebab kadang-kadang ada persepsi di kalangan rakyat veteran itu biasanya orang berusia 60 tahun ke atas. Tapi veteran Angkatan Tentera, sebab saya selalu mengulangi supaya rakyat itu faham bahawa veteran ini semuda 39 tahun, 40 tahun, 21 tahun perkhidmatan dia berpencen. Dan kadang-kadang kalau dia memberikan perkhidmatan 10 tahun, dia baru berumur 30 tahun dah veteran Angkatan Tentera. Jadi kalau kita lihat, kita ada 5 aspek utama selalu kita berikan tumpuan, sama ada kebajikan, sama ada kesihatan, perumahan,
pendidikan, sama ada dia sendiri ataupun anak-anaknya, dan juga yang kita panggil sebagai empower, perkasakan veteran. Sebab itu dari segi kebajikannya, kita tumpuan kita pada kali ini adalah bantuan sara hidup. Sebab itu kalau dulu kita tertumpu kepada veteran berpencen, tapi pada tahun ini Yang Berhormat Perdana Menteri telah umumkan bahawa bantuan sara hidup kepada anggota yang tidak berpencen juga. Jadi setakat ini kita ada 3 skim bantuan sara hidup ini. Yang berpencen dan tak berpencen 80 tahun ke atas, dan juga kepada yang kita panggil sebagai keluarga juga, sama ada kepada balu ataupun kepada anak-anak. Ada sebahagian anak-anak kurang upaya, itu pun kita bagi bantuan sara hidup. Dan yang paling terkini seperti mana yang diumumkan oleh Perdana Menteri adalah kepada yang tidak berpencen. Jadi setakat ini bantuan sara hidup keseluruhannya sekitar 23,000 orang penerima kepada bantuan sara hidup ini. Jadi kalau kita lihat bajet kita tahun ini berbanding, kalau kita bandingkan dengan tahun hadapan, ada peningkatan 160%. Wah, banyak daripada jadi kalau kita lihat memang ada peningkatan yang agak tinggi. Kebanyakannya tertumpu kepada bantuan sara hidup. Jadi saya fikir ini mungkin dalam keadaan negara kita keluar daripada COVID itu, memang tumpuan kita kepada rakyat itu, dan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam Madani itu, ihsan itulah ihsannya. Jadi kita mahu ia boleh meringankan beban, sama ada yang berpencen maupun yang tidak berpencen. Ini keutamaan kita. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari segi kesihatan, 103 juta kita belanjakan setahun untuk kesihatan, sama ada dari segi perkhidmatan kesihatan ataupun perubatan ataupun bantuan alat-alat kesihatan. Kadang-kadang kalau kita lihat, kadang-kadang mereka perlukan alat oksigen di rumah dan sebagainya. Ini pun kita bantu. Dan yang ketiga adalah perumahan. Perumahan macam tadi SASA ada 15%, yang tadi yang 1,000 kaki persegi 150,000, 15% ada untuk anggota veteran juga. Jadi itu pun kita peruntukkan, dan dalam masa yang sama kita juga ada apa yang kita sebut bina baharu rumah veteran. Tahun ini ada 44 rumah veteran yang kita bina baharu. Percuma kita bagi dia RM85,000. So tahun ini kita bangunkan 44, dan tahun depan kita ada peningkatan 1 juta lagi untuk tingkatkan lagi bilangannya. Dan masa yang sama 177 unit rumah yang kita perbaiki. Jadi perbaiki ini adalah yang harga RM20,000, RM30,000 yang kita baiki. Jadi ini antara aspek-aspek yang kita berikan tumpuan dalam aspek veteran. Dan yang terakhirnya yang kita sebut juga adalah tentang pendidikan. Kadang-kadang pendidikan kepada anak-anak veteran daripada sekolah rendah, sekolah menengah memang kita bantu. Jadi kalau kita lihat angka pendidikan kita ini, kita belanjakan sekitar 5 juta. Termasuk anak-anak veteran yang melanjutkan pelajaran di peringkat diploma ataupun ijazah. Jadi ini antara fokus kita kepada kebajikan anggota veteran kita. Ya, sepanjang setahun ini kebajikan anggota dan juga veteran itu kita boleh nampak bagaimana ianya terus dibela dan terus dijaga. Tapi selain itu juga antara program yang menarik ialah mengenai konsep pertahanan menyeluruh ataupun HANRO ini. Jadi bagaimana sebenarnya pendekatan daripada pihak kementerian dalam memurnikan hubungan di antara tentera dan juga rakyat di Malaysia? Memanglah kalau kita tahu dalam kertas putih pertahanan kita, sebenarnya tanggungjawab pertahanan ni adalah tanggungjawab kita semua rakyat Malaysia. Jangan kita lupa. Itu adalah paling teras. Tetapi dalam kita memberikan kesedaran itu, kita harus dekatkan anggota pertahanan kita kepada rakyat dan masyarakat itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat dalam program kita mahu pertahanan menyeluruh ini, apa yang kita sebut sebagai program jiwa murni kita. Jadi kalau kita lihat kita ada banyak program-program. Tahun ini kita ada keseluruhannya ada 271 program antara Kementerian Pertahanan dengan masyarakat itu. Sama ada dalam konteks bencana, kalau kita tengok banjir. Memang yang berhormat Menteri kita Tok Mat sendiri daripada awal lagi sudah bagi arahan apa saja yang bencana, anggota pertahanan harus memberikan keutamaan. Jadi kalau kita lihat itu sebab sekarang ini kalau kita lihat di mana ada banjir, anggota pertahanan akan terus memberikan perkhidmatan kita. Sebab itu kita bukan sahaja menurunkan anggota. Kalau kita lihat untuk November ini kita ada 18,616 orang pegawai dan juga anggota bersedia untuk menghadapi banjir seluruh negara. Jadi memang ini antara teras kita. Sebab itu kalau kita lihat di samping kita tumpukan kepada
bencana macam banjir, kita juga ada program-program motivasi di kalangan anggota pertahanan, para pegawai yang mana kita ada kepakarannya, kita bawa juga kepada institusi pendidikan kita. Begitulah juga dengan di samping kerohanian, kesedaran, di samping khidmat kesihatan. Macam kita buat di Serian di Sarawak, kita punya community health. Kita turun sendiri, kita bagi perkhidmatan kesihatan sama ada pemeriksaan kesihatan mahupun perubatan itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat macam banjir itu, kita ada 7 skuadron regimen askar jurutera diraja kita di Terengganu sendiri. Macam hari itu kita ada 7 brigade di Johor. Jadi ini semua adalah anggota-anggota pertahanan kita yang terlibat dalam program Jiwa Murni kita. Jadi Malaysia boleh nampak sebenarnya Kementerian Pertahanan memberikan pendekatan yang holistik kepada Malaysia sendiri. Dan saya tertarik untuk bercakap tentang penganjuran 5 yang telah diadakan dengan Jaya ini di Langkawi baru-baru ini kan. Jadi kalau boleh kita lihat apakah peluang kita dapat melalui kerjasama strategik dengan mereka di peringkat antarabangsa dan juga kepada pertahanan kita sendiri. Dia kalau kita lihat memang kita sudah bertahun-tahun mengadakan 5 tapi kita tahu bahawa antara aspek yang kita mahu berikan tumpuan kepada 5 itu, kita boleh melihat kepada teknologi itu sendiri. Jadi paling tidak kita memberikan pendedahan kepada industri kita, termasuk kepada ATM itu sendiri, dan dalam masa yang sama kita boleh juga mengadakan kerjasama. Sebab itu kalau kita lihat di samping kita melihat perbandingan teknologi, kita melihat kepada perkongsian teknologi antara industri dengan industri, tapi dalam masa yang sama kita pun tahu bahawa 5 kita manfaatkan sebagai diplomasi pertahanan kita. Selalu kita tahu dalam pertahanan ini kita menyebut tentang selalunya kalau kita tengok ancaman itu kerana sengketa itu. Jadi sebelum berlaku sengketa itu, diplomasi adalah antara aspek yang harus kita lihat, kerana kita tahu kita ada beberapa perbezaan dari segi sempadan kita, dari segi mungkin isu-isu yang berbangkit, mungkin perbezaan itu. Jadi diplomasi penting. Jadi 5 kita manfaatkan itu. Sebab itu kalau kita tengok antara kejayaan kita di 5 juga, kita memeterai beberapa sama ada dari segi kontrak ataupun surat setuju terima kita. Kalau kita lihat di 5-2023 ini, kita memeterai hampir 43 dokumen. Dan kalau kita lihat jumlahnya, jumlah yang terlibat dari segi ekonominya adalah sebanyak 10.13 bilion ringgit di Kementerian Pertahanan sendiri. Kalau kita tengok di MOT itu sendiri, hampir 7 bilion ringgit. Jadi kalau kita lihat, dia sebenarnya 5 itu bukan sahaja memberikan pengetahuan, tapi dia sebenarnya memacu juga ekonomi kita. Ya, selain daripada 5, bagaimana juga peranan pihak kementerian untuk meningkatkan lagi ekonomi dan juga mengembangkan lagi ekonomi di peringkat serantau khususnya? Dia memanglah kalau kita lihat macam kita lihat di kertas putih pertahanan kita, Malaysia sebagai sebuah negara maritim, sudah barang pasti tugas tanggungjawab kita di Kementerian Pertahanan itu pastikan maritim kita itu selamat. Sebab itu kalau kita lihat keutamaan kita di pos-pos sempadan kita. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat kalau kita boleh menjaga laut kita, kerana di situlah kita ambil hasil minyak, di situlah hasil protein kita, dan kalau kita lihat perdagangan laut di situlah. Jadi tugas kita adalah untuk pastikan keselamatan itu. Jadi kalau hasil laut kita dirompak ataupun diambil ataupun dicuri, yang rugi adalah kita. Sebab itu kalau dalam kertas putih pertahanan dianggarkan hampir 60 bilion kita kehilangan itu. Kerana apa? Kerana kita harus memperkukuhkan pertahanan maritim kita, dan dalam masa yang sama kalau kita lihat aspek yang kedua adalah aspek industri kita. Pertahanan selalu dikaitkan dengan industri pertahanan, tapi saya fikir industri pertahanan ini terkait juga dengan teknologi tinggi dan pendapatan tinggi. Sebab itu siapa yang terkait dengan industri pertahanan, biasanya kalau kita tengok syarikat-syarikat yang terkait dengan industri pertahanan, dia mesti mempunyai suatu kemampuan pengetahuan yang tinggi, sama ada dari segi teknologi maupun dari segi pengetahuan dan dari segi pembuatan sendiri. Dan biasanya dia perlu ada juga kerjasama dengan pihak-pihak di peringkat antarabangsa. Sebab itu kalau kita lihat, kita dalam tahun ini kita sudah hampir memuktamadkan kita punya dasar industri pertahanan negara. Kerana kita harus juga selari dengan dasar industri negara di bawah MITI. Jadi kita lihat
kita muktamadkan ini, dan juga kalau kita lihat dasar industri pertahanan dan keselamatan negara terkait juga dengan KDN. Ini sudah kita muktamadkan, dan dalam masa yang ke depan ini kita akan melancarkan dasar industri, dan saya fikir dasar industri ini akan dapat memacu lagi bukan sahaja kepada industri kita, tapi yang paling penting adalah menyediakan peluang pekerjaan. Itu yang paling saya fikir ditunggu-tunggu dalam dasar industri. Jadi kita susun balik industri pertahanan kita, yang mana kita ada kemampuan pembuatan, kita lakukan itu. Saya ambil satu contoh, macam kita ada kekuatan kepada komposit teknologi, dan kita adalah pengguna drone, dan kita tengok ada banyak penggunaan drone dalam negara kita dalam pelbagai aspek. Jadi saya fikir industri pertahanan akan melihat balik bagaimana kita dapat memanfaatkan kita punya aset yang kita ada macam komposit teknologi ini, dan bagaimana kita boleh memacu industri pertahanan kita, dan dalam masa yang sama yang paling penting adalah pembuatan itu akan dapat menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Yang berhormat, pada 8, 9 dan 10 ini program setahun bersama Kerajaan Madani bertempat di Stadium Nasional Bukit Jalil. Apa yang menarik di reruai kementerian? Dia kalau kita lihat 8, 9, 10 itu di kementerian itu ada beberapa aspek. Antaranya adalah tayangan filem kita. So kita ada tayangan filem, nak tahu filem apa kena datang. Mesti yang baru. Jadi 10 ke lagi. 9 hari bulan. 9 hari bulan. Tapi kalau nak datang tu datanglah 3 hari. Betul. Di samping kita ada pameran-pameran yang aset-aset pertahanan kita. Jadi kita akan tunjukkan juga sebahagian daripada aset pertahanan kita. Di samping kita akan tunjukkan seperti mana yang saya sebutkan tadi tentang apa yang telah kita lakukan sepanjang setahun dari aspek-aspek yang kita sebutkan tadi, sama ada kebajikan termasuk veteran. Kita akan bawa ke 8, 9 dan 10 nanti. Jadi kepada anda yang ingin melihat apakah sebenarnya pencapaian dan juga kejayaan Kementerian Pertahanan sepanjang setahun bersama Kerajaan Madani ini, boleh terus sahaja pada 8, 9 dan 10 ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Terima kasih dikatakan kepada Yang Berhormat Ali Zahari Timbalan, Menteri Pertahanan, untuk perkongsian pada pagi ini mewakili Kementerian Pertahanan. Terima kasih banyak YB.